Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Pak Kaduk dan Lebay Malang dalam pelaburan. Pengerusi Pakatan Harapan mempersoalkan mengapa Pemodalan Nasional Berhad (PNB), Khazanah Nasional Berhad (Khazanah) dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) memberi pinjaman kepada syarikat perjudian. Beliau berkata demikian susulan pendedahan bahawa 3 bank Malaysia iaitu Melayan Banking Berhad, Maybank, Kumpulan CIMB Berhad dan RHB Bank Berhad dijangka mengalami kerugian berbilion ringgit akibat genting Hong Kong yang diisytihar muflis. Menurut laporan media, ketiga-tiga bank tersebut telah memberi pinjaman tanpa jaminan berjumlah 600 juta US dollar kira-kira 2.51 bilion ringgit. Saya mendesak Menteri Kewangan untuk segera menjawab persoalan mengapakah bank-bank ini dibenar memberi pinjaman tanpa jaminan kepada genting Hong Kong. Ini adalah kerana kerajaan melalui Permodalan Nasional Berhad (PNB), Khazanah dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) adalah pemegang saham terbesar dalam ketiga-tiga bank itu, kata Anwar dalam satu kenyataan. Ahli Parlimen Port Dickson itu mempertikai bagaimana pinjaman tanpa jaminan kepada syarikat perjudian ini boleh diberi dengan sebegitu mudah. Walaupun syarikat itu berdaftar di Hong Kong, pemiliknya adalah ahli perniagaan Malaysia yang sekurang-kurangnya perlu diminta jaminan peribadi atau simpanannya dalam syarikat yang dimilikinya di Malaysia, ujar Anwar. Persoalan yang kini menonjol ialah bagaimana pinjaman tersebut akan dikembalikan. Menteri Kewangan juga dituntut menjelaskan bagaimana pinjaman 2.51 bilion ringgit ini akan dibayar oleh genting Hong Kong yang sudah muflis. Bagi saya, penjelasan ini perlu disegerakan bagi mengelak skandal Bumiputera Malaysia Finance BMF Hong Kong berulang, tegas Anwar. Menteri Kewangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang kebetulan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CIMB tentunya maklum dan boleh menjawab persoalan yang dibangkitkan. Carian di laman bank berkenaan mempamerkan beberapa hakikat yang ramai tidak tahu entiti mana yang memegang saham terbesar. Data dalam tahun kewangan bertarikh 31 Disember 2021 yang dilihat Jom Channel mendapati saham terbesar CIMB dimiliki oleh Khazanah Nasional Berhad, Khazanah 25.7%, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP 15.3%, Pemodalan Nasional Berhad PNB 11.8% dan Kumpulan Wang Amanah Persaraan KWAP 6.3%. Sementara itu, saham terbesar Maybank adalah amanah saham Bumiputera 34.01%, KWSP 12.94%, PNB 7.09% dan KWAP 4.50%. Manakala RHB pula saham terbesarnya KWSP 42.3%, PNB 6.10% dan KWAP 5.89%. Ini bermakna dengan jelas agensi milik kerajaan khususnya KWSP adalah pihak yang ada kepentingan besar dalam ketiga-tiga bank yang terbabit dalam memberi pinjaman tanpa jaminan kepada syarikat perjudian tersebut. Untuk rekod, 76% saham genting Hong Kong dimiliki oleh Tan Sri Lim Kok Tai. Situasi ini amat memeranjatkan. Kebatilan ini mungkin tidak diketahui jika syarikat genting Hong Kong itu tidak muflis akibat serangan COVID-19. Sukar untuk difahami bagaimana ketiga-tiga bank boleh melaksanakan skim yang berisiko tersebut. Bagaimanapun, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, genting Hong Kong muflis tidak memberi impak kepada kecairan dan pertumbuhan ekonomi negara. Maybank telah mengeluarkan kenyataan menyatakan ia tidak akan menjejaskan kekuatan kewangan bank itu. Saya fikir Kementerian Kewangan MOF akan memantau keadaan itu dengan teliti, katanya di petik media. Kebetulan berita yang gempar ini muncul di saat pemimpin-pemimpin kerajaan Melayu Islam sedang meraihkan apa yang mereka dakwa tuntutan rakyat bahawa sebuah Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ditubuhkan untuk menyiasat lembaga tamu haji. Kerajaan tidak pernah sekalipun mengabaikan tuntutan rakyat. Segala tata cara dan keperluan untuk penubuhan RCI ini sentiasa dipenuhi.
Dalam kita melaksanakan transformasi dari dalam agensi sendiri, usaha penubuhan RCI untuk mendapatkan siasatan yang telus bagi segala isu yang berlaku sebelum ini tidak pernah terhenti. Demikian kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Ustaz Datuk Ahmad Marzuq Syari, merujuk kepada tamu haji di Facebook pada 21 Januari lalu. Adakah Menteri Hal Ehwal Agama, Ustaz Idris Ahmad akan bawa usul untuk menubuhkan RCI bagi merungkai isu mengapa bank-bank yang pemegang sahamnya menyimpan duit rakyat memberi pinjaman tanpa jaminan kepada syarikat perjudian? Kita tunggu dan lihat pencak silat gerombolan yang sentiasa mencana Islam memimpin dalam isu genting Hong Kong ini. Tak sangka di kalangan cerdik pandai dalam kewangan dan pelaburan pun ada Pak Kadok dan Lebay Malang.